dah jalan kaki ni nak pergi mana? Memang ada kan Siti ni. Hey, you dah terlampau lama duduk dekat Bandar Sibu tu. Sebab tu, I nak bawa you dengan penonton di sebuah tempat penginapan yang menarik di daerah Serike Belawai. Jadi nak tahu dekat mana? Semestinya jawapannya dalam Staycation with Fatah. And Siti, jahatlah, lupa. Tada! Kita dah sampai dekat Iftitah Restaurant and Resort. Wah, cantiknya tempat ni. Tak sabar nak ambil gambar kat sini. Oh my god. Dia episod kali ni dia geli sikit. Sebab apa? Sebab dia ni tak boleh tengok tempat yang cantik-cantik. Iftitah Restaurant ni dan Resort ni kalau nak sampai dekat sini dari Bandar Sibu mengambil masa dalam 1 ke 2 jam lah. Dia tertakluk kepada had kelajuan kereta anda. Yes, kita orang tadi dalam 2 jam juga. Sambil-sambil tu tengoklah perjalanan tu pemandangan yang sangat indah. Ya ke? You tengok pemandangan tadi? Betul. Ke you tidur? To you. Jom kita explore. Jom. Wow, dekat sini pun ada restoran Fatah? Ya, Rabi. Sasah tadi kan I cakap Iftitah Restaurant and Resort. Tak fokus tadi, excited sangat. Mestilah ada. Inilah restoran dia. Kalau kita lihat konsep restoran dekat Iftitah ni, dia lebih terbuka. Dibanjiri, dihiasi dengan ada basikal tergantung lah. Hiasan yang cantik lah. Cantik lah kalau tak nak ambil gambar dekat luar. Dalam ni pun dah cukup dah. Dekat sini ada Sunset Dining Beach, tempat makan yang berhampiran dengan pantai. Dan ada set barbecue juga. Ada yang berbumbung, ada yang tak berbumbung untuk korang barbecue dengan kawan-kawan dan keluarga. Betul. Yang paling best lagi, you guys boleh buat aktiviti di tengah-tengah pantai. Tengok tu, ada lampu lit-lap tu. Ada campfire. Uish, best. Tapi you nak buat campfire tak? Nak. Kalau you nak buat campfire, kena cari ranting-ranting kayu buat kat sini. Tak apa, dekat sini ada disediakan arang kayu. Okey, Iftitah Restaurant dan Resort menawarkan anda aktiviti-aktiviti yang family friendly. Disebabkan apa? Disebabkan belakang ini ada playground untuk anak-anak kecil anda. Bolehlah you guys bawa anak-anak kecil anda, family besar anda dekat sini. Sebab apa? Sebab kawasan ini juga luas. Kalau tak cukup rumah, boleh dirikan kemah dekat sini. Tak ada masalah punya. Fatah ni dari tadi cakap aktiviti. Bila kita nak menengok biliknya? Lama berpenuh. Sekarang ni kita tengok bilik lah. Okey, ini salah satu tempat penginapan dekat Iftitah Resort dan ini adalah cabin house. Dan dalam cabin house ni ada 2 bilik dan 2 bilik ada 1 queen bed. Dalam boleh muat dalam 4 orang. Kalau yang bawa anak kecil boleh muat dalam 6 ke 7. Betul. Dan cabin house ni dia ada juga ruang tamu yang besar dan luas dan paling specialnya buka je tingkap tu boleh tengok pantai yang cantik. Jadi jom, you nak I bawa you tengok rumah kan? Tengok rumah yang seterusnya. Jom. Dah sampai dah? Yelah. Macam rumah yang sama je. La ilah. Memanglah rumah yang sama sebab ni dekat bawah, yang tadi kat atas. Ini cabin B. Jom masuk. Jom. Wow, cantiklah. Tapi yang ni rasanya lebih sesuai dengan yang couple. Pada yang baru-baru berkahwin tu memang sesuai lah. Jeng. Masuk-masuk je. Dah tengok katil. Dah tengok toilet dia. Jadi jom kita tengok bilik seterusnya. Sebab apa? Kita nak pergi beralih ke rumah yang lain. Wow, jom. Rumah lain, bilik lain. Wow, I like
this one macam rumah orang putih. Sebab itulah saya bawa awak kat sini. Yang ni untuk ruang makan dan juga ruang tamu dia. Yang ni tingkat 1, tingkat 2 bawah bilik. Atas. Atas tadi. Oh, ada 2 tingkat cabin ni. Sebab apa? Sebab 2 tingkat lah. Oh, okey. Tak membantu. Oh, ada toilet dekat bawah ni. Inilah dia tingkat yang kedua untuk rumah yang Siti cakap macam orang putih tu. Ini bilik dia. Jadi dia ada 2 queen bed saya rasa. Boleh muat dalam 4 orang lah. Ni sesuai lah, saya rasa sesuai untuk kawan-kawan, keluarga yang lebih sederhana, kecil. Dan best sekali, dekat luar tu ada balcony. Cantiklah bilik ni, Siti suka. Boleh tidur kat sini semua. Okey, ini adalah bilik yang seterusnya yang ditawarkan dekat sini. Yang ini saya rasa sesuai untuk geng-geng yang lebih besar. Yes, kalau berbanding dengan bilik-bilik yang lain, bilik ni lebih luas dan lebih besar. Kata patah tadi kan? Macam duduk asrama penuh. Asrama penuh, boleh. Jom. Sebab ada tengok satu rumah tu cantik, rumah castle. Rumah castle? Itu tempat Siti tu. Inilah dia Siti, the castle house. Cantik lah. Memang sesuai lah dengan orang yang macam Siti ni, macam princess ni nak datang. Castle ni dia bilik dia boleh muat dalam 4 ke 6 orang lah. Jadi tak ada masalah kalau you guys nak feeling macam Siti, macam Disneyland tu. Iyalah ni. Tu ada satu lagi. Jom. Tadi kita ada tempat penginapan ala-ala castle. Sekarang ni kita ada Sea View Premium Chalet yang boleh muat dalam 4 ke 5 orang. Bangun-bangun je pagi, buka je tingkap, dah disajikan dengan pemandangan pantai yang indah dan tenang. Rasanya lepas ni kita nak buat aktiviti. Jadi nak tahu apa aktiviti yang kami akan lakukan lepas ini, kena stay tune bersama kami dalam Staycation with Fatah and Siti. Bersama dengan kami dalam Staycation with Fatah and Siti. Tadi Fatah ada mention aktiviti kan? Inilah aktiviti yang dimaksudkan, aktiviti menenun. Orang cakap alang-alang menyelup Bekasam biar sampai ke pangkal lengan. Kita dari Belawai, kita singgah dulu dekat Kampung Rajang. Sebab apa? Sebab ada satu pusat tenunan songket dekat sini dan inilah dia. Jadi jom kita tengok apa yang ada dekat dalam. Kalau nak tahu sejarah pusat tenunan songket Kampung Rajang ni, ia ditubuhkan pada tahun 1991 pada bulan April. Dengan keahliannya seramai 19 orang dan total penenun di pusat tenunan songket ni adalah 9 orang. 4 orang lagi menenun di rumah dan juga total rumah tenun di sini adalah 16 buah rumah. 16 buah rumah? Bukan ni satu rumah besar? Ni satu rumah besar tapi ni 16 buah rumah tenun ni. Oh, ini jom kita rumah tengok. tenun. Okey. Inilah dia tadi rumah tenun yang Siti maksudkan ataupun lebuk tinjak dalam bahasa Melanau. Atau Fatah masih lagi tak faham, dalam bahasa orang putih dia lop. Tak faham. Lebih senang rumah tenun. Kenapa dia dipanggil lebuk tinjak ni Fatah? Sebab ada proses memijak dekat sini untuk buka ruang kat sini. Betul tak Aunty? Betul. Ya, betul. Kalau tak kaki tu diturunkan, dia akan tertutup lah. Ni tengah proses songket apa ni Aunty? Ini sapin. Sampin. Kain sapin. Baru nak nyolek bunga dia. Baru lagi. Tak ada bunga lagi. Tak ada bunga lagi. Okey. Okey. Okey, kita tengok lagi rumah tenun yang seterusnya. Boleh, jom. Dekat sini ada 2 jenis songket yang dihasilkan. Yang pertama adalah bunga tabur. Ini adalah contohnya. Ini adalah contoh bunga tabur. Kalau bunga tabur ni kita lihat corak dia jarak-jarak dan bukan senang nak buat ni. Dia ada buku rujukan nak buat corak di atas tenunan yang mereka buat ni. Jom kita nak tengok satu lagi songket yang dihasilkan, iaitu jenis bunga yang penuh.
Okey, tadi kita dah tengok bunga tabur. Sekarang ni kita tengok tenunan bunga penuh pula. Apa yang dimaksudkan tenunan bunga penuh ni adalah kita tengok pada corak ni. Dia penuh dengan benang-benang, dengan corak-corak dia. Dan benang yang digunakan bukan sebarang benang, benang emas. Sebab itulah nilai dia sangat tinggi. Inilah dia proses pertama menenun iaitu melonseng, di mana benang tu tak dapat digunakan terus dekat rumah tenun sebab berat. Jadi ini adalah proses pertama dan benang tu akan terkait di peletin. Peletin tu adalah paip buluh. Kalau satu benang tu yang bulat tu dia boleh menghasilkan 7 peletin buluh je lah. Bukan senang proses dia. Terusnya ini adalah proses yang kedua, proses menganing. Jadi kita ikut tali mana? Benang mana? Okey. Tengok complicated tak? Sebab tu jangan tanya pasal harga dengan saya. Ni untuk 2 meter kan nanti? 2 meter. Kalau 2 meter setengah dia sampai sini. Ulang lagi. Ulang lagi. Inilah proses yang kedua. Proses yang kedua ni iaitu proses menganing. Lebih sukar nampaknya Fatah daripada proses yang pertama. Sukar. Kerana proses ni nampaknya lebih kena pandai tangan sikit, kena berlatih secukupnya sikit kan Fatah. Ni betul. first time pun Fatah dah susah kan? Selepas proses menganing, kita akan proceed ke proses yang seterusnya iaitu menggolong benang ke dalam papan penggolong. Yang ni perlu ramai-ramai sebab pastikan benang tu tak renggang. Mesti ketat. Dia mesti ketat. Sebab kalau dia tak ketat, susah untuk penenun menenun nanti. Jadi dekat sini dia bukan tenun sorang-sorang, dia kena ada teamwork. Kalau ada teamwork, baru kerja tenunan itu terbaik. Mantap. Selepas proses menganing, ini adalah proses seterusnya iaitu menggolong benang di papan penggolong. Jom kita mulakan. Okey, jadi sebenarnya proses menggolong ni dia kena ramai-ramai. Sebab apa? Sebab untuk make sure benang yang digolong tu dia tak renggang. Dia kena ketat-ketat. Jadi kerjasama penting. Apa yang penting? Kerjasama. Sebelah ni kena tahan, sebelah tu kena golong. Sampai habis. Sampai. Yeay! Tepuk tangan. Okey, tadi kita dah melalui proses menggolong benang tu di dalam papan penggolong. Sekarang ni adalah proses memasuki benang dalam gigi jentera. Apa tu gigi jentera? Inilah dia. Dan yang ni total dia adalah 1680 mata untuk menghasilkan songket yang bersaiz besar. Untuk yang bersaiz kecil ada 1400 mata. Tu kita buat. Ini adalah contoh di belakang. Ini adalah proses yang kelima ataupun proses yang paling penting iaitu mengarap. Dimulakan dengan bahagian bawah dulu, diikuti dengan bahagian atas. Betul. Kiranya mengarap ni dia macam pelengkap lah. Kalau tak ada benda ni, you tak boleh tenun kain songket. Dia macam kaki segala kaki lah. Kalau tak ada benda ni memang tak boleh gerak. Tak dapat teruskan dengan proses yang seterusnya. Okey, selepas kita mengarap, startlah proses untuk menenun bunga. Itu menyungkit bunga songket ni. Yang ini dah siap dah sebenarnya. Bunga songket yang pertama ni. Yang ini dia tengah menyungkit bunga yang kedua. Bunga yang kedua, anak dia yang kecil sikit. Dan selepas proses tu dia akan mengangkat butang bunga dan dekat sini jugalah terbentuknya bunga-bunga di atas songket dan juga motif-motif songket tersebut. Dan dia siap untuk ditenun dan sambung lagi pada step yang asal. Ini boleh dikatakan sebagai proses yang terakhir. Inilah dia contoh songket bunga penuh yang diframekan. Kalau penonton tengok kat sini, tenunan dia sangat kemas dan juga rapi. Ini adalah contoh cebisan songket yang dah pun siap. Yang ni nama diberikan bunga bab. Sebab apa? Bentuk dia macam lampu bulat-bulat. Sebelah ni pula bunga pagar-pagar. Bentuk dia macam pagar. Tengok.
Dan tengok kat sini, tenunan dia memang kemas dan juga rapi. Seperti mana Siti cakap tadi, dia punya tenunan tu sangat kemas. Dan apa membezakan songket Sarawak dengan songket-songket yang ada dekat pasaran adalah kekemasan dia. Depan dia sama macam dalam bahagian dalam dia. Sebab tu orang cakap nak pakai dekat luar boleh, nak pakai dekat dalam pun boleh. Dan songket kat sini juga bukan sahaja ditempah dalam Malaysia, luar negara pun ada, dari Australia, Dubai, Singapura, Korea dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Tempahlah songket anda sekarang dekat pusat tenunan songket Kampung Rajang. Lepas ni kita nak bawa you guys satu tempat yang best untuk anda makan. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Staycation with Fatah. and Siti. Dan sekarang ni kami berdua di kedai Kopi Ait Seng yang terletak di Jalan Wharf, Sarike. Sebab dekat Kopi Ait Seng ni mereka menawarkan roti bakar yang famous dekat sini. Memang kalau datang kat Serikir kena try roti bakar dekat sini. Kedai ni boleh dikatakan juga legend. Kenapa dia legend, Fatah? Sebab dia legend. Masa I belum lahir lagi, dia dah ada. Dia dah buka Before dah. Perang Kedua, kedai ni memang dah terpampang dekat sini. Dan ini adalah the third generation yang mengusahakan kedai ni. Jadi jom, tak nak cakap banyak. I nak try semua roti yang ada dekat sini. Yang ni kita order roti bakar cheese. Yep. Next one ni adalah roti bakar special. Apa yang membezakan dia adalah peanut butter, srikaya dengan mentega. Yang ini traditional. Traditional dia ni saja butter dengan Kaya. srikaya. Next one kita ada roti bakar telur sambal. Tengok sambal. sambal dia memang penuh. Okay, next one Ini adalah roti sardin, roti bakar sardin dan ini roti bakar jam blackcurrant. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Flavorful. Dia punya rasa butter, dia punya rasa cheese, srikaya. kalau saya punya ni adalah traditional toast dia, memang terasa dia punya kesedapan srikaya tu. Sebab apa? Srikaya yang dia orang buat ni adalah secara homemade. Dia orang tak beli dekat mana-mana dan you guys tak akan dapat dekat mana-mana. Ni macam biasa, kita letak lebih dulu. Kita nak try yang ni lah. Roti bakar sambal, telur sambal. Dan kedai Kopi Ait Seng ni juga dia buka setiap hari. Kalau Isnin sampai Sabtu, dia buka dari 7 pagi sampai 4 petang. Hari Ahad dia buka 7 pagi sampai 1 petang. Jadi korang kena datang sini. Even sekarang pun dah full dah. Jadi kena cepat, takut habis. Roti bakar telur sambal dia, bila makan terasa dia punya sambal tu, dia tak a bit spicy. Bagi saya suka. Dia manis-manis pedas. Okay, next one kita ada blackcurrant punya jam. Nak makan sardin lagi? You makan. Pas kat Dia Siti ya? tiga-tiga. Makan. Surprisingly sedap. Betul ke? Betul, Ya betul. ke? Betul. Sedap. Tak terasa pun butter tu. Okay, yang ni sama je dengan tradisional tadi. Tapi yang ni dalam dia ada butter, ada srikaya dan juga peanut butter. Sedap. Dan ni sebenarnya Siti untuk alas perut je. Sebab selepas ni kita ada satu kedai yang famous juga yang you guys kena pergi dekat Sarikir. Bila sampai je Sarikir, kena makan ni. Nak tahu apa? Sekejap lagi kita tunjuk. Kita habiskan ni. Habis jangan membazir. Boleh. Tada! Inilah kedai yang Fatah cakap tadi. Kedai ni kalau you guys dah sampai dekat Sarikir, kena stop by. Sebab apa? Sebab makanan dia yang menarik. Dan sekarang ni kita berada di Eatery by Yi Garden. Kedai ni dia punya ambience tu memang estetik. Yes, sambil-sambil korang makan tu disajikan dengan muzik yang tenang. Dan boleh dikatakan konsep dia, Fatah, sebenarnya concrete jungle.
kita ada apa ni? Wow. Saya order nasi Titanic. Every night in my dream. Asyik. Oi, pandai lagu Gwen City. Lepas tu saya juga order Japanese tofu. Siti pula. Kat sini kita ada oyster mushroom. Pernah dengar tak oyster mushroom? Dekat sini pun ada sauce dia. Mayonnaise sauce. Dan wow, tengok kat sini. Ada aglio olio seafood with chicken chop. Dan minuman kita pula Fatah. Okey, minuman I order Purple Dream. Dan Siti pula strawberry soda. Tengok besar tak gelas dia. Dalam dia pun meriah. Dekat eatery ni dia terletak di Jalan Nenas berhadapan dengan Bazar Mara. Senang je dekat Serikir ni. Kita try, bismillah. okey. Dalam aglio olio Siti ni ada crab stick, ada sotong, udang, kita ada oyster, chicken chop semestinya. Jom kita makan. I punya nasi Titanic ni rasa dia macam nasi goreng yang dan apa yang best adalah ayam dia ni dibakar. Dan aglio olio Siti pula tak kering, dia basah. Flavorful, dia punya rasa seafood tu memang sedap. Sambil makan tu kita dengar muzik-muzik ni macam masuk dekat restoran mahal pula kan. Kan? Dan dia punya konsep ni Fatah, tempat dia duduk ni memang jimat space. Kalau korang tengok dia ada 2 tingkat. Ada ni apa macam tangga. Tangga, Lepas naik ada lagi meja dekat atas tu. Tu yang best dia dekat sini. Ada rasa ni first time datang kat Kan? sini. Masuk-masuk Makanan je, pun sedap. makanan sedap, affordable. Price dia memang affordable, tak payah cakap. Banyak pilihan juga. Macam banyak pilihan, macam umpama masuk ke kedai restoran yang mahal tetapi harga yang murah. Macam mana tu? Betul tu. Okey, pasal I nak try tofu, Japanese tofu ni, kita tengok. Okey, kalau you lihat Japanese tofu ni dia macam ada soy sauce. Ada kata-kata terima kasih. Pasal pula cakap macam benda kan. Dia sedap lah. Terasa dia punya manis, masin tu ada. Memang cukup. Sedap lah. Dan ni pula oyster mushroom. The first time Siti rasa oyster mushroom. Tengok dulu dalam dia macam mana. Macam kenapa dia nama oyster? Sebab dia oyster lah. Siti rasa mungkin rasa dia. Dia punya taste tu more to mushroom. Belum lagi rasa dia punya oyster tu. Sekejap, kita try lagi Yes, dia masih lagi rasa mushroom. Kau tengok, kita kacau dulu. Wow, very refreshing. Macam biasa Siti, kita berdua sambung makan. Sebab apa? Kita pun nak fokus makan. Jadi, apa kata kita jumpa episod akan datang lah? Boleh? Boleh. Boleh kan? Kita nak bawa penonton jalan-jalan lagi kat mana? Nak tahu dekat mana, kena saksikan Staycation with Fatah. And Siti. Bye-bye, kita makan dulu. Hai, we are back. Agak-agak destinasi kali ni kita nak ke mana pula? Hint dia, kita nak bawa korang jalan-jalan dekat daerah Serikir. Jom menggembara bersama kami. Siapa nak kahwin kat sini? Angkat tangan. Boleh tempah dah songket dekat Siti. Siti dah belajar cara menenun songket dekat Pusat Tenunan Songket Kampung Kuala Rajang. Tak mahal pun. PM tepi. Kalau kahwin, PM City kan? Kalau tempat makan yang best kat Serikir ni, PM je Fatah. Mesti korang terliur kan tengok kita orang makan tadi. Jadi datanglah dekat Serikir. Kena makan tempat yang I tunjuk tadi tau. Okeylah. Kita bersua pada episod yang akan datang. Janji tau. Kena tonton Staycation with Fatah and Siti.